السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat insyaallah. Khutbah pada hari ini memperkatakan soal akidah dan iman, dasar kehidupan seorang muslim. Akidah dan iman, dasar kehidupan seorang muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebelakangan ini tingkah laku sebahagian umat Islam tanpa mengingat kedudukan mengabarkan kepada kita betapa lemahnya akidah dan keimanan mereka. Banyak kejadian-kejadian yang tidak diingini dan bertentangan dengan syariat Islam berlaku dalam masyarakat Islam di negara kita. Masalah sosial semakin sukar dibendung. Ada yang dirancang dan ada yang diprogramkan oleh golongan tertentu untuk sesuatu tujuan, termasuk mengambil kesempatan bagi mengambil keuntungan tanpa menghiraukan kesan buruk seperti konsep dia yang mengundang keuntungan akhlak umat muslim, kematian dan hiburan yang dipenuhi dengan maksiat dan gadah. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama Islam sepakat mengatakan bahawa akidah adalah dasar yang paling utama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pokok dalam ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dan mengutamakan aspek akidah dalam mendidik para sahabat bagi membentuk sikap dan watak tauhid dalam kehidupan. Akidah dan iman Islam mendasari pemikiran dalam kerangka membina tamadun secara bersepadu dan seimbang antara jasmani dan rohani, antara kebendaan dan kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan wajah kamu ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu kata Allah ialah berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dan segala maksiat dari segala malaikat dan segala kitab dan sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah, selain mendasari pemikiran, akidah juga mendasari kepada amalan. Amalan seseorang walau sebaik-baik sekalipun hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia beriman dan berpegang dengan akidah yang benar. Ini kerana amalan orang yang tidak beriman tidak akan mengambil kira aspek sah atau batal, halal atau haram, suruhan atau larangan. Mereka tidak mengharapkan pahala supaya tidak takut siksaan hari kemudian. Mereka beramal dan bekerja bukan kerana untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwal dhalalul ba'id. Sadaqallahul azim. Bandingan segala kebaikan dan amal seorang yang kufur ingkar terhadap Tuhan ialah seperti abu yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh suatu faedah pun dari apa yang telah mereka perjuangkan itu. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ditarifkan sebagai mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati dan beramal dengan anggota. Dari pengertian ini ulama sepakat mengatakan bahawa yang pertama mereka yang hanya mengaku dengan lidah sahaja sedangkan hati mengusulkan ia didorongkan sebagai
menerima azab lebih kuat lagi daripada azab orang yang ingkar. Mereka ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 145, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terbawah sekali dari lapisan-lapisan dalam neraka, dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Yang kedua, seseorang yang membenarkan dengan hatinya dan mengikrarkan dengan lidahnya tetapi enggan beramal dengan anggotanya adalah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia akan menerima balasan neraka di akhirat. Bagaimanapun orang yang berdosa tidak jadi kafir selama mana dia tidak mengingkari hukum hakam yang disyariatkan, sekalipun dia mati sebelum sempat bertaubat, mereka juga akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini ada tahap tinggi, dia ada tahap rendah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, bermaksud iman ada mempunyai 70 cakap. Setinggi-tinggi ucapan la ilaha illallah dan serendah-rendahnya membuang sesuatu benda yang menyakiti manusia di tengah jalan, dan baru itu kata Nabi sebahagian daripada ucapan iman. Rawahu Muslim. Dari penjelasan hadis tersebut menunjukkan bahawa iman seseorang boleh dikesan dan dilihat tanda-tandanya. Melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala daripada yang sekecil-kecilnya adalah gambaran yang terjemah daripada dorongan keimanan dia. Justru iman seseorang boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah disebabkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang disebabkan keingkarannya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang Jumat kepada Allah, marilah kita sama-sama berusaha dan menumbuhkan keimanan kita, menyirah dan membaca dengan amal-amal saleh, melakukan kerja harian kita dengan penuh ihsan, yaitu meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Begitu juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah khusus supaya dapat ditingkatkan. Semoga dengan membiasakan yang sunat dan mengerjakan yang wajib akan lebih terpelihara, dan dengan membiasakan meninggalkan yang makruh, yang haram dapat dihindarkan. Sebelum Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajaran daripada khutbah pada hari ini adalah yang pertama. Kita hendaklah senantiasa menjadikan akidah sebagai dasar atau paksi bagi kehidupan sebagai seorang muslim. Yang kedua, hendaklah meyakini bahawa pendirian dan pandangan hidup orang yang beriman tidak akan sama dengan orang yang tidak beriman. Yang ketiga, hendaklah meyakini bahawa gejala sosial yang berlaku di kalangan masyarakat adalah berpunca daripada lemahnya keimanan dan akidah. Yang keempat, kita hendaklah tingkatkan ilmu dan amal soleh untuk memantapkan iman kita. Yang kelima, usaha bersifat bersemua pihak perlu diberi bagi memelihara akidah umat Islam. Dan yang terakhir, umat Islam hendaklah menghindari segala unsur-unsur yang boleh melemahkan akidah seperti hiburan yang melampau, tahyul, khurafat, sebaran fitnah internet, dan laman-laman sosial dan lain-lain lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hamba yang surah Fussilat ayat 46. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim.
تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلام وسلطان شرف الدين بن شاه الحاجة بن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاجة. اللهم اهدنا العلم والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك ولي عهد الإسلام وارزقه أمير شهيد سلطان شرف الدين بن شاه الحاجة بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن